Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Kitab Bidayatul Hidayah. Siapa nama Hidayah kat sini? Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Kak Liza minat daripada Syurga Cinta. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Puteri pun ada. Thanks for watching. Oh my friends, see you tomorrow. Nanti aku bagi location insyaAllah. Hopefully selesai lah tugas saya esok. Okay guys, siapa yang tak ada lagi kitab ini, ada yang cakap diorang beli dekat Shopee. Kak Ajar beli dekat dengan Ustaz Salahuddin Harun. Jadi, kepada yang nak dapatkan buku ini ataupun tak ada lagi buku ini, nak dapatkan nota dia ada di Telegram. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Wow, Ustaz. Ustaz bagi salam dekat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dekat Telegram The Helmis. Ada yang cakap tak jumpa The Helmis. Type je The Helmis. Jumpalah tu insyaAllah. Banyak-banyak istighfar. Sedap je suruh orang istighfar. So malam ni kita akan share tentang adab tayamum kepada anda yang tak sempat lagi tengok episod-episod yang lepas. Tentang mandi hadas, tentang berwudu, tentang bangun tidur dan sebagainya. Boleh tengok kambing mana. Dah bakar dah. Jadi kambing bakar. Boleh tengok Ustaz tak request lagi ke? Macam mana ni cerita dia? Ni lepas saya tak tengok tapi curi dengar earphone masa kerja. Jangan curi. Boleh tengok balik nanti insyaAllah. Macam tak boleh request Ustaz. Tidak ada tempat tekan request di sini. Don't know why. Line okey ke? Suara okey ke? Okey, Ustaz boleh request. Alhamdulillah ada pendengar pada masa yang Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Tak sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ginilah seadanya. Sekejap. Ada orang nak tengok cover depan. Ini cover depan dia. Ini yang bersih baru warna purple. Diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ya, Tuan Guru. Tuan Guru kita. Bidayatul Hidayah ni permulaan jalan hidayah. So, kita akan belajar daripada apa amalan-amalan yang disusun oleh Imam Ghazali daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Okay? So, kepada anda juga kalau nak tengok live di Facebook, fanpage Kak Jah, Liza Hamid dan juga Ustaz Syed Kadir pun ada juga. Korang boleh pergi kat sana, share ramai-ramai. Mungkin ada yang tak gunakan Instagram, boleh share dekat fanpage Wash Party ke. Tapi bukan pergi party lah. Ni semua dah ada wuduk ke? Wuduk. Kalau belum ada, kita anjurkan untuk ada wuduk dalam kelas kita. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekejap Kenapa Ustaz? Kenapa Instagram saya ni dia tak bergerak pula dekat. Okey, dah bergerak. Alright. Okay. Sebab bila dia tak bergerak tu maknanya sound dia pun tak ada juga. Jadi nanti kan apa yang kita bercakap tu tak dengar pula. So sekarang dah bergerak. Alhamdulillah. Alright. Okay. Semua dah ada wuduk ke tu? Ada dia. Dah. Okay, Alhamdulillah.
Okey, jadi Ijaz pun dah mukadimah panjang dah tadi. Sebenarnya saya ada request dah tadi tapi tak tahu kenapa Ijaz tak dapat. Tu yang saya bagi salam Tak tu. ada. Oh itulah cara tu. Ijaz pun tak dapat request Ustaz juga. Dia tak ada tekan button, dia tak ada, hilang pula. Oh, okey. Tak apa. Alhamdulillah. Okey, kita mula dulu dengan baca macam biasalah. Kita akan baca dulu niat untuk ilmu yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa sawabih. Maksudnya, aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Okay. Jadi kita sengaja ulang-ulang tiap hari niat ni supaya kita semua dapat betulkan niat, dan mudah-mudahan bila kita betulkan niat maka adab-adab kita juga akan terpelihara, serta kita akan lebih lagi maksimumkan masa kita ni untuk beroleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Okay. Ada yang kata malam ni kurang sikit orang. Memang saya pun nampak macam tak berapa ramai lagi Baru 100, tak letak baru tak sampai 200 orang lagi. Ini hari apa? Isnin. Apa agaknya sebabnya? Okey, tak apalah. Jadi sebenarnya nak ingatkan. Okey. Sebenarnya ingatkan diri kita tentang kita ni sebenarnya dia tak melihat kepada nombor bilangan berapa ramai yang hadir selain daripada diri kita. Yang pentingnya diri kita. Bukanlah nak selfish tau. Bunyi macam selfish kan. Tapi sebenarnya sebab bila kita menuntut ilmu ni, yang pentingnya kita tu hadir. Itu yang paling penting. Orang lain tak hadir, tak apalah. Kita ajak dan kita terus ajak. Ajak tu kerja kita lah. Tapi yang menggerakkan hati masing-masing adalah Allah Ta'ala. Jadi kita tanya diri kita ajak tak orang? Itu yang kita kena tanya. So kita ajak dapat pahala yang mudah, pahala yang memang cepat dan berterusan. Kita ajak orang ramai datang. Bukannya waktu tu kita dah boleh live dah. Dah lah. Aku pun terus tengok TV. Bukan macam tu, tapi setiap kali orang tu datang kita dapat pahala. Esok lusa kalau kita pula internet tak ada ke apa ke, orang tetap juga hadir, kita terus dapat pahala insya-Allah. Alright. So ada yang kata sebab dah mula kerja. Lepas tu ada yang cakap dia dah terhafal dah doa mencari ilmu tu, mengajar dan Alhamdulillah. Pada kita tidak malam baca. Betul. Alhamdulillah. Itulah tujuan kita baca tiap hari sebenarnya, supaya memudahkan untuk hafal. Dan sebab kalau kita nak mengapa sebiji-sebiji tu kan, kadang kita rajin sangat kan. Jadi bila kita baca tiap-tiap malam, kita sendiri hafal insya-Allah. Itu tujuannya. Bila kita baca macam contohnya yang baca Al-Mulk tiap-tiap malam, dia hafal sendiri. Walaupun kalau nak mengapa sebiji-sebiji itu mungkin take time dan sebagainya. Alright. So kita terus pergi kepada kita punya tajuk hari ni, iaitu tayammum. Kita hari tu bincang tentang
dia punya step dia ataupun syarat-syarat untuk tayamum tu nak bagi lepas, apa yang membolehkan tayamum. Kemudiannya kita dah sebutkan itu tentang tanah tu, kan, tanah yang suci, yang tak bercampur dengan yang lain. So itu semua perkara-perkara yang kita dah sebutkan pada hari Jumaat yang lepas. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung pula tentang bagaimana cara untuk tayamum tu sendiri. So dia punya step untuk cara untuk bertayamum tu sendiri. So Ijat baca ulang balik sikit yang hari tu dah baca. Okey, jauh baca balik. Lepas dah point tu, apa yang kita baca yang tu kan? Ya. Yeah. Tu ke? Okey. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga waktu sembahyang yang fardu. Kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda lain. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan kedua jari-jari tapak tangan ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatus solat. Maksudnya membuatkan sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Dan janganlah engkau susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut sama ada tebal ataupun tipis. Kemudian tanggalkan cincinmu jika ada dan engkau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil meregangkan di antara jari-jarimu dan sapulah kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukulkan pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain dan selangkan jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu. Dan sembahyanglah engkau sebelum engkau disembahyangkan. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang yang fardu dan beberapa kali yang engkau sukai dengan sembahyang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Bahasa dia Masya Allah lah. Tak akan guna bahasa basahan. Okey. Bahasa yang senang lah, bahasa yang simple sebenarnya macam ni lah. Ada dua benda je kita kena buat. Ya, sebab tayamum ni dia sentiasa dua je, iaitu muka dengan tangan. Okey, muka dengan tangan. Itu je. Dan adalah rukun yang lain iaitu niat kan, dan memindahkan tanah tu daripada tempat tanah tu kepada muka kita atau tangan kita. Tapi yang pentingnya adalah dua perkara yang kita kena buat, iaitu kita nak sapu muka dengan nak sapu tangan. So simple je sebenarnya. Sapu muka dengan sapu tangan. Cuma yang disebut oleh Imam Ghazali kat sini, Imam Ghazali ceritakan dengan cara yang paling berkesan, paling simple untuk kita buat sebenarnya. So pertama sekali Imam Ghazali kata tadi, tepuklah ataupun tepuk dengan kedua tanganmu dengan merapatkan jari-jarimu. Kan? Maknanya yang pertama sekali kita buat, jari kita rapat. Kita tak payah buat macam ni. Nak buat macam ni pun sah, tapi macam ni lah paling senang sekali. Ya, tepuk dengan jari tu bertutup, kemudian tepuk. Okey, tepuk tanah tu. Dalam keadaan Imam Ghazali kata apa tadi, berniat istibahatus solah kan. Istibahatus solah maknanya niat kita apa dia, nak bagi boleh solat. Sebab kita nak solat ni dah masuk waktu. Kita sebut sebelum daripada ni, tunggu sampai dah masuk waktu kan. So dah masuk waktu baru kita bertayamum. Jadi memang kita punya tujuan bertayamum tu adalah untuk solat. Jadi kita biar tahu bahawa sini kita tepuk tanah tu dan sapu muka tu dalam keadaan kita tahu aku ni nak bagi boleh solat lah ni, aku buat benda ni bukan saja main-main tepung ataupun main tanah. Kan, saya saja je tepuk-tepuk tanah nak semayang lah, kira tayamum lah tu. Kan, tak boleh lah macam tu. Jadi memang kita punya tujuan tu nak bagi boleh solat. Itulah sebabnya kita letak tanah kat muka kita pun. Kan? Kalau tidak rasanya tak adalah orang saya saja nak letak tanah kat muka. So sapu tu dengan niat kata nak bagi boleh solat. Sapu semua keseluruhan muka. Cumanya Imam Ghazali kata kat sini tak payah nak bersungguh-sungguh nak menyampaikan tanah itu ke tempat-tempat tumbuhnya bulu. Kan, maknanya tak payahlah pula gosok kening bagi masuk tanah ataupun kalau ada jambang ke, misai ke, mata ke,
janggut ke masuk kan, kan. Tak payahlah gitu kan. Dia bukan macam wuduk. Wuduk memang kita kena sampaikan air kan. Tapi kalau debu tak payah. Okay, itu jelas. Muka senang. Kemudiannya, okay, point muka tu kalau kita ada buku sekarang ni, kita boleh pisahkan supaya nampak. Sebab dalam buku perenggan ni satu perenggan je kan. Tu yang Ijaz baca tadi tak berhenti tu kan, sambung terus kan. Jadi kalau kita boleh buat slash ke ataupun buat nombor 2 ke ataupun point kan. Okay, so nombor 1 tadi adalah sapu muka, dah selesai. So point yang seterusnya adalah basuh tangan, sapu tangan. So nak menyapu tangan tu pula, Imam Ghazali mulakan dengan, Imam Ghazali kata, kemudian tanggalkan cincinmu. Tanggalkan cincin. Dia berbeza dengan wuduk. Wuduk tak payah tanggalkan cincin. Kan? Sebab air boleh lalu. Kita boleh pusing-pusingkan je cincin. Air dah boleh lalu dah celah-celah cincin tu. Tetapi kalau tayamum, debu dia tak boleh lalu macam tu je. Debu sifat dia bukan mengalir macam air. Kan? Air boleh mengalir. Itu beza dia. So, cincin cabut. Kalau ada jam, cabut jam. Kalau ada gelang, contohnya cabut gelang tu. Okay? Supaya kita boleh sapu dengan mudah. Jadi, yang ni semua tanggal. Tanggal apa-apa yang ada dekat tangan ni, kita tanggalkan. Cincin, jam, gelang. Itu antara benda yang paling selalu lah orang pakai. So, 3 tu kita cabut dulu. Kemudiannya tepuklah. Tepukkan yang kedua. Maksudnya walaupun tadi dekat muka tadi masih lagi ada balance, yang sepatutnya kita buat adalah kita bersihkan ataupun kita clearkan dulu tangan kita. Maka kita tepuk pula dengan tepukan yang kedua dekat tempat yang berbeza. Okay. Dan dalam keadaan macam mana yang kali ni? Dalam keadaan jari terbuka. So yang tadi tu, yang pertama tadi jari tutup kan, waktu sapu muka. Tapi waktu sapu tangan, jari terbuka. Ada sebab dia. Sebab waktu kita jari tangan ni, sebab kita perlu sapu juga dekat kawasan sekeliling ni. Kawasan ni. Kawasan kat jari-jari kita ni, celah-celah jari kita ni pun kita kena masukkan juga. So bila kita buka, dia lebih masuk. Berbanding dengan kalau kita tutup, dia tak masuk debu tu. Kan? Jadi kita buka. Buka, baru tepuk. Barulah debu tu masuk dekat celah jari kita ni. Okay, jadi kita tepuk. Dan bila kita tepuk, lepas tu nak buat macam mana? Imam Ghazali kata, sapulah kedua tanganmu sampai bersama dengan sikumu. Kalau tak dapat meliputi semua sekali, maka boleh tepuk lagi yang lain. Ini yang sebenarnya paling mudah. Maknanya walaupun kita tak hafal yang begini tu, tapi paling mudah sekali adalah yang penting kita dapat sapu keseluruhan tangan kita sampai ke siku. Siku pun kena sapu juga Jadi semua sekali sampai ke siku. Kalau bila kita dah sapu tu, alamak dah habis dah. Debu dah tak ada dah. Kan? Ataupun kita dah gunakan keseluruhan tangan kita ni, maka boleh tepuk yang lain pula. Tepuk lagi yang lain pula. Ambil tepuk dekat tempat yang lain pula. Sapu lagi, sambung. Satu tangan je. Satu tangan je yang satu tangan. Yalah, tangan kiri untuk tangan kanan untuk tangan kiri lah kan. Jadi kena semua keseluruhan tangan. Macam ni lah, macam tu kan. Kira 5 jari betul-betul sapu. Kesemuanya bukan 5 jari tu kena sapu. Semua tangan ni semua mesti ada kena. Jadi saya bukan cerita bagaimana bagaimana yang paling bagus tu. Tapi yang penting ni kesemua ni tangan kanan saya. So semua tangan kanan saya ni daripada yang belah sini, ini dan yang ini. Okay. Saya boleh terbalik lah. Okay, yang ini ni semua ni mesti ada kena. Itu yang penting. Okay. Termasuk juga yang belah kiri pun macam tu juga. Yang ini semua mesti ada kena, termasuk juga yang ini, semua ni mesti ada yang kena. Semua mesti kena. Dan Imam Ghazali sambung last sekali adalah antara jari dengan menyelati antara keduanya. Okey. Masukkan antara keduanya. Maksudnya antara keduanya kita sapu pula. So settle semua sekali. Cuma cara yang sunnahnya adalah yang kita biasa belajar waktu sekolah dulu. Waktu sekolah dulu kita belajar dah. Cuma biasanya kita lupa. Ataupun confuse. Jadi macam mana? Cuba jawab. Tak tahulah. Lama kan sekolah. Sekarang ni Ijaz remaja.
Yang ni maknanya ibu jari tak sentuh lagi. Ya, betul. Sini Izal lah. Ustazah Azal Ha, dulu kan. Aku ustaz pun tak ingat dah. Lepas tu, sini. betul. Cumanya ada masalah sikit pada Ijaz punya cara tu adalah yang tapak tangan tu Ijaz dah kenakan siap-siap dah. Dia yang sebenarnya yang paling bagus sekali adalah kita mula begini. Kan? Maknanya tapak tangan kita ni tak payah kena dulu. Kita mulakan dengan jari kita dulu. Jari-jari kita ni je. Jari yang ni je yang kena dulu. Iaitu begini. Kan? Bila kita buat begini, maka jari kita, ni ibu jari ni tak payah dulu. Ni jari apa kita punya panjang kita punya jari ni biasanya cukup lah untuk kita punya lengan ni. So, sapu je sampai ujung. Bila dah sampai ujung, belah depan ni baru kita gunakan yang belah sini ni. Baru kita gunakan yang belah sini untuk yang sebelah ni lah. Sebelah sini ni kan. Yang tadi kan sebelah sini. Jadi untuk yang belah sini ni, kita gunakan yang ini. Yang tapak tangan kita pula. So kita tolak ke bawah dengan jari. Kemudiannya, yang belah tangan ni pula, kita tolak ke atas. Tolak ke atas, kemudiannya sup. Habis. So cukup sekali saja. Macam mana saya nak bagi nampak lebih nampak Macam ni kot. Model tak serupa pula. Ini. Lepas tu, gini. Lagi tak nampak. Okay, macam ni. Right. Dah jadi macam apa? Mayang apa? Ulit mayang apa benda tu. Okay. Right. So macam ni tolak ke bawah. Kemudiannya yang ini tolak ke sini. Selesai. Kan? Ini. Kalau buat cara yang kita buat tadi tu dia jadi tak boleh guna ke apa? Sebab dah bentuk semua. Sebabnya dia akan pertama sekali mungkin debu tu tak cukup. Sebab Ijaz dah sapu dekat kawasan ni. Maknanya yang kat sini dah hilang, dah habis. Yang keduanya kalaupun dia ada, dia dikhawatiri menjadi mustakmal. Jadi itu yang kita risau. Maka cara yang disebutkan tadi tu, itu dah cara yang paling tepat, paling mudah sebenarnya. Mudah dari segi macam mana, maknanya sekali je pun dah cukup. So gini, selesai. Gini, selesai. So sekejap je sebenarnya. So tayamum sebenarnya perkara yang sangat laju. Sekejap je. Dah. Zaman kecil dulu kau belajar. So yang ini, ni yang saya sebut, yang ni jari ni dah tak payah pakai dah. Kan? Sebab jari ni dah sudah. Sini. So jari yang ini dah tak payah pakai. Tinggal yang tapak tangan je. Tapak tangan, gosok. Selesai. Kan? Tapi tapak tangan, sebab ni masih ada debu untuk digunakan. Yang ni memang kita dah tepuk dah tadi. Tinggal lagi yang celah jari kita buat je lah. Habis. So last kali buat begini. Selesai. So jari antara celah-celah jari pun dah selesai dah. Ni celah jari kan. So celah jari pun dah selesai. Habis. Okey, masa belajar dulu kena ketuk dua belah pergelangan tangan dulu sebelum sapu. Zaman dulu mengurangkan, betul, itu adalah sunnah juga. Itu adalah sunnah. Okey. Lepas tu semua solat. Lepas tu solatlah dengan satu solat fardu Kalau solat fardu satu sahaja. Tak boleh dua. Okey. Dan kalau sembahyang sunat boleh berapa banyak pun. Wa masyi'ta minan nawafil, berapa banyak pun sembahyang sunat tak ada masalah. Sembahyang jenazah pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Maknanya lepas solat fardu kita pakai wuduk yang sama juga untuk solat sunat lah. Tayamum yang sama. Tayamum yang sama, betul. Okey. Ustaz, seterusnya, kalau kena balut kaki kena wuduk dengan tayamum ke? Sebab tayamum tak ada part kaki. Ya. Okey, tayamum, maksud tayamum adalah sapu muka dengan tangan. So dia takkan sapu kaki. Walaupun kaki yang berbalut, kaki kita tu yang berbalut, so oleh kerana kita tak boleh sampaikan air dekat kaki kita, kan? Maka kita perlu tayamum. Selepas wuduk tu, tayamum pula. So tayamum tu muka dengan tangan. Jangan sapu kaki pula. Okey.
Okey, jadi bila sebut tadi yang disebutkan tentang kaki ke kepala ke luka ke, jangan kita bayangkan Ustaz sebut tadi pasal muka dengan tangan, Ustaz tanya saya kepala yang berbalut macam mana kan. Jadi tak payah bayangkan yang lain-lain tu. Kita cerita muka dengan tangan saja. Tayammum memang itu saja. Jangan buat benda lain. Macam tu juga macam tayammum menggantikan mandi wajib. Macam mandi wajib tak boleh. So kita tak boleh gunakan air ataupun air tak ada, so kita bertayamum. Jangan pula kita berguling atas tanah tu pula dengan debu habis satu badan kan, ataupun kita mandi debu. Itu bukan tayamum nama dia. Tayamum hanya muka dengan tangan saja. Mandi wajib macam sama macam tadilah kaedah dia. Sama je. Tayamum hanya muka dengan tangan. Tayamum tak akan ada lain. Maknanya kalau dia mandi wajib gunakan tayamum, so tayamum yang mandi wajib tu terus boleh solat fardu ke ataupun kena tayamum lagi sekali? Untuk solat fardu dia guna tayamum tu lah. Sebab tayamum ni untuk membolehkan solat. Tayamum untuk membolehkan solat. So dia nak solat dia kena tayamum lah. Tapi maknanya mandi wajib tayamum. Dia mandi wajib bukan. Tayamum. Okey, kenapa dia kena mandi wajib? Sebab dia nak solat kan? Jadi dia nak solat tu dia tayamum je lah. So dia tayamum tu dah dikira lah untuk dia solat. Tayamum membolehkan solat. Jadi dia bertayamum. Sama juga, sama syarat dia bila dah masuk waktu. Contohlah kalau dia suci daripada haid waktu pagi. Lepas tu tak ada air. Contohnya, sampailah tengah hari. Masuk waktu Zuhur, baru dia tayamum. Dia jangan tayamum pagi tadi. Tayamum pagi tu tak kira lagi. Dia tayamum waktu dah masuk waktu. So, sebab apa dia tayamum masuk waktu? Sebab dia nak solat. Dia nak solat Zuhur. So kalau dia tayamum pukul 10 pagi, tak dikira yang dia nak solat Zuhur tu. Dia kena tayamum bila dah masuk waktu Zuhur. Barulah dia bertayamum. Adakah dia kena mandi wajib setelah air dah ada nanti ataupun dah settle dah wajib? Mandi wajib dan solat dia dah tak perlu. Kalau dia kerana air betul. Yang tu dia kena mandi juga. Nanti dia kena mandi juga. Sebab tayamum ni untuk membolehkan solat. So solat dia tadi terangkat dia tidak mengangkat hadas. Tayamum ni sebenarnya dia bukan mengangkat hadas. Dia membolehkan solat. Dia menggantikan untuk solat tu. So solat dia tadi on lah. Maknanya solat dia okey, tak payah qada, cuma dia kena mandi wajib je balik. Kalau dia kat sini kena qada ataupun tak kena qada tu dia ada perbincangan panjang sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengambil pandangan mengatakan tak perlu qada lah. Tak perlu qada disebabkan kata kalau orang tu suci je. Jadi bila dia tayamum untuk solat, maknanya tak payah qada. Tapi kalau yang macam orang yang masih tak suci lagi tapi dia dah kena mandi wajib disebabkan tak ada air, dia bertayamum. Sama juga konsep dia. Sama juga. Okey. Soalan yang ada kita jawab pada hari Jumaat hari tu dan beberapa kali ada yang tanya dekat IG sekarang ni, tayamum guna bedak boleh tak? Mungkin dia tak masuk ke hari tu. Kena debu tanah. Ada yang jawab dengan huruf besar terus. Memang faham lah ni. Jangan geram sangat relax. Okey. Jawab soalan yang sama berjuta kali. Okey. Lepas tu soalan tadi pasal kalau air tak cukup kata. Kalau air tak cukup, adakah guna air dulu baru bertayamum? Jawapannya ya. Gunakan air terlebih dahulu. Gunakan air terlebih dahulu. Cuba dulu usahakan untuk bagi cukup. Kalau didapati tak cukup juga, maka waktu tu barulah bertayamum. Itu pun macam kita sebut sebelum ni kan. Maknanya cari dulu air tu. Jangan terus dia tayamum. Jangan terus je kata alah memang tak ada air ni. Tayamum je lah terus. Jangan kena cari air dulu. Tapi make sure kata kalau dia dah ambil separuh wudu, katakanlah bahagian siku tak ambil lagi, so muka yang dah suci tu kalau nak bertayamum tu make sure kering lah. Nanti kalau ambil tanah kan dia melekat. Betul. Lap dulu sebab start lagi. Lap dulu, betul. Pasir yang jatuh daripada tepuk-tepuk sebelum itu mustakmal tak? Pasir yang jatuh. Kalau waktu tepuk tu je dia belum jadi mustakmal.
Sebab kita belum gunakan lagi. Yang kita dah gunakan tu, kalau jatuh dia jadi mustakmal. Okay. Assalamualaikum. Kalau lepas tayamum, solat sunat dulu, lepas tu baru sambung solat fardu terus dengan satu tayamum. Oh, macam nak buat qabliyah lah ni. Boleh. Baru boleh. Boleh, sembahyang sunat boleh. Banyak pun. Dia berbeza dengan yang apa dipanggil hari tu, kita sebut tentang hadas berterusan. Perempuan yang istihadah ataupun orang yang kencing tak lawas ataupun angin tak berhenti tu. Yang itu memang dia kena terus sembahyang fardu. Dia tak boleh sembahyang sunat dulu. Kan? Yang tu dia kena terus sembahyang fardu. Lepas sembahyang fardu baru dia sembahyang sunat. Maknanya sembahyang sunat qabliyah dia tu, dia qada lepas sembahyang fardu. Ada ni daripada bin Tuzul. Dia cakap maksudnya kalau ada luka pada mana-mana tempat, wajib ambil wuduk dulu, lepas tu kena tayamum pula untuk ganti ke tempat luka tu. Betul ke macam ni? Betul. Pandai. Okay. Soalan di Facebook banyak soalan Kalau kita gunakan debu tayamum yang dari botol, boleh tak kita tuangkan direct ke tapak tangan dan buat seterusnya? Mungkin sebab kita takut tanah atau ground kotor. Okey. Dia jawapannya macam ni. Kita kalau gunakan debu tu salah satu daripada syarat untuk kita bertayamum adalah kita memang dengan perbuatan kita memindahkan debu daripada satu tempat ke anggota kita. Maknanya ke muka dan tangan. So kalau dengan botol tu kita pindahkan, dengan niat kita pindahkan kan. Kalau kita niat dengan memindahkan tu boleh. Tapi kalau contohnya kita berada di tempat yang memang tengah ribut pasir. Ribut pasir, debu lalu kan. Debu sangat ribut pasir kan. Lepas tu kita pun duduk kat situ. Aku bertayamum. Kan? Ataupun kita duduk macam Titanic tu kan. Macam tu kan. Kan? Tayamum kan. Yang tu tak kira. Sebab bukan kita yang, perbuatan kita yang memindahkan. Kalau bukan perbuatan kita memindahkan, tak boleh. Mesti ada perbuatan memindahkan tu. Okay? Jadi itu soalannya, jawapan. Kemudiannya soalan satu lagi, celah jari wajib kena buat juga ke? Yang tadi kita sebut tadi tu, ya. Celah jari juga wajib. Okay. Kalau kita musafir, boleh tak jamak solat dengan satu tayamum? Solat jamak dengan satu tayamum. Tayamum boleh dengan satu fardu saja. Maknanya kalau kita nak buat fardu yang lain, kita perlu tayamum lagi sekali. Jelas Kita perlu tayamum lagi sekali. Sama macam maknanya sembahyang Zuhur, lepas tu tayamum, lepas tu sembahyang Asar pula. Maknanya 2 kali tayamum, 2 solat. Ya. Kalau korang nak qada, ambil lagi tayamum. Qada satu solat. Nak qada lagi, betul. ambil lagi tayamum, satu solat lagi. Okey. Seterusnya, satu lagi soalan. Dia kata waktu pergi umrah dulu, dia bagi macam batu-bata dalam flight untuk tayamum. Macam batu-bata? Wow. Okey. Saya tak sure apa maksud dia gunakan batu-bata tu. Tapi kalau memang debu tu daripada tanah, maka boleh. Tapi kalau debu tu daripada batu-bata, dan tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, tak boleh. Dia mesti menggunakan tanah. Okay. Ni ada tanya, ada yang bertayamum guna debu di pintu kereta. Mungkin kereta-kereta kat Mesir, kat Arab, penuh. Betul. Kalau memang debu tu debu tanah, dan boleh. Tak ada masalah. Okay, kalau pintu kereta tu memang penuh dengan debu, tapi debu tanah. Maknanya contohnya dekat negeri Arab lah. Dekat negeri padang pasir kan. So kalau dekat negeri padang pasirun, boleh. Kalau macam dekat tempat kita, tengoklah dia duduk mana. Mungkin ada projek kata apa, pembinaan dekat dengan rumah dia, orang tengah korek-korek tanah apa semua kan. Jadi kereta dia pun kotor dengan tanah. So dia pakai tanah yang, debu tanah yang ada kat situ, boleh lah. Okay, kita mungkin ulang kaji sedikit Ustaz, sebab ada yang ramai tak sempat tengok episod yang lalu pasal tayamum ni. Ada tanya, adakah tayamum hanya harus dengan tanah sahaja? Sebab ada yang dah tengok, okey lah. Diorang ni yang tak tahu, kesian diorang kan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka bertayamumlah dengan
yang baik. Sa'id itu kata Imam Syafi'i maksudnya adalah tanah. Okay, debu tanah. Debu tanah. So perlu menggunakan debu tanah. Jadi selain daripada debu tanah, tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Kalau tangan patah dan berbalut, kena ambil wuduk dengan sapu air di atas balutan saja atau kena tayamum? Cantik soalan ni. Macam mana? Tangan patah? Tangan patah berbalut, jadi kena ambil wuduk sapu air ke atas balutan ke kena guna tayamum kaedah dia? Cara yang paling baik yang keluar daripada segala khilaf adalah buat kedua-duanya. Oh. Maksudnya apa? Maksudnya cuci tu kemudiannya sapu dulu air di atas balutan, kemudiannya bertayamum. Okey, contohnya dekat tangan, so dia basuh guna wuduk semua sampai kaki dan keringkan baru ambil tayamum ke maksud dia? Bukan. Waktu dekat Betul kat tangan kanan? Ya, waktu tu bila dia dah basuh tangan kanan tu, dia dah sapu air atas tangan kanan tu kan. Lepas tu dia terus tayamum. Oh, lepas sapu kat tangan kanan terus tayamum. Ya, lepas tu baru dia sambung. Lepas tu baru dia sambung tangan kiri, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Ustaz, kalau dia lebih anggotanya macam dia berbalut 2 tangan 1 kaki, kaedah dia? Okey. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata dia perlu tayamum 2 kali. Itu yang paling komplit lah sebenarnya. Sebahagian kata cukup sekali, iaitu pada anggota yang pertama. Maknanya waktu anggota yang pertama tu dah cukup dah. Okey, maksud Ustaz sebab apa kena 2 kali? Sebab 2 tangan, satu lagi mewakili 1 kaki? Ya. Okey, so maknanya contoh dia mewakili nurtizen masuk ijaz sendiri. So bila dia ambil wudu guna air, so bila dia sapu tangan kanan and then dia ambil tayamum. Buat tangan buat tangan biasa and then dia ambil tangan kiri guna air pula, tak payah tayamum dah bahagian tangan. Betul ke Ustaz? Betul. Okay. Lepas tu dia pun sapu telinga semua. Cuci kaki, katalah kaki yang berbalut tu adalah kaki kiri. So dia basuh dulu kaki kanan and then basuh kaki kiri dan baru sekali lagi tayamum. Tayamum. So settle lah macam tu kan? Betul. So kalau dia kena berbalut muka, so 3 kali tayamum lah. Muka, tangan, kaki. Macam tu kan? Ya, betul. Oh, wow, ilmu baru. InsyaAllah. Kita tak nafikan memang ada pandangan yang lebih mudah yang mengatakan sekadar sapukan air sahaja dekat anggota tempat yang bertutup tu, kemudian terus solat. Maknanya tanpa perlu tayamum. Memang ada pandangan begitu dan pandangan itu lebih memudahkan lagi-lagi kalau orang tu tengah sakit, macam susah untuk dia nak bertayamum kan, macam dia dekat hospital dan memang payah sangat dia nak buat tayamum tu kan. Ataupun tak ada orang pun nak tolong dia, nak cari ikan debu dan sebagainya, maka ambillah pandangan yang mengatakan cukup sekadar disapukan air di atas jabirah ataupun balutan tadi tu, dah cukup dah. Ini kita kata kalau rasa susah sangat, maka waktu tu maka ambillah pandangan tersebut. Okay, maaf kalau lari sikit soalan. Untuk orang sakit yang pakai tube air kencing, bagaimana nak ambil wuduk ya Ustaz? Okey. Dia macam ni. Kalau memang boleh buka tube tu, maka bukalah. Contohnya macam doktor dah cakap, kejap lagi kita akan buka. Contoh kan. Maka kalau doktor dah cakap kejap lagi akan buka, maka tunggulah. Tunggu sampai doktor buka, barulah berwuduk dan solat. Tapi katakanlah tube tu macam contohnya berhari-hari kan. Dia bukan boleh suka-suka je nak buka sebab dia takut infection kan, takut kuman. Dia akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka satu fatwa yang dikeluarkan oleh, saya baca fatwa ni, fatwa Negeri Sembilan. Dalam fatwa Negeri Sembilan mengatakan tak perlu nak buka apa semua tu, boleh terus wuduk dan solat. Cumanya dia perlu wuduk dan solat ni macam orang yang hadasnya berterusan. Maknanya dia kena cepat-cepat lah wuduk dan terus solat. Sebab
Kalau contohnya kencing tu masih lagi keluar waktu dia tengah solat ataupun sebelum dia solat, maka itu dimaafkan. Orang sakit dia boleh buat konsep macam jamak tak? Dalam mazhab Syafi'i, sakit tidak menyebabkan boleh jamak. Maknanya jamak ni cuma kerana bermusafir, kerana hujan, yang itu memang pasti ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kerana sakit, boleh tak jamak? Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya pandangan yang paling kuat mengatakan tak ada jamak kerana sakit. Kecuali ada satu pandangan Imam An-Nawawi, sekali lagi Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i juga. Imam Nawawi mengatakan boleh jamak cuma jika ada sakit yang memang betul-betul susah untuk dia solat pada setiap waktu tu. Contohnya macam orang yang bedridden. Kan? Orang yang bedridden, terbaring di atas katil kan. Kemudiannya nak wuduk, nak tukar diapers lagi. Mungkin agak payah sangat. Dia nak bangun, nak pergi ke toilet, susah sangat. Orang nak ambilkan air semayang untuk dia pun tak ada. Ataupun ada tapi waktu-waktu yang terhad kan. So, dia jamakkan solat dia. Dia ambil lah pandangan yang mengatakan boleh jamak. Ataupun contohnya orang yang dia terlampau sakit kepala sangat sampai tak boleh bangun langsung. Lepas tu dia nak ambil semayang pun tak larat sungguh. Dia tak boleh langsung. Nak panggil orang nak ambilkan semayang pun tak boleh juga. Dia tak boleh. Dia tak ada orang boleh tolong dia dan sebagainya. Dia terbaring. Memang susah sangat. Ketika tu dia niatkanlah jamak. Okay, ikut pandangan Imam Nawawi mengatakan boleh jamak. Tapi kalau sekadar sakit sikit-sikit, kan? Sakit sikit-sikit demam biasa je kan. Janganlah, tak apalah, jamak je lah. Jangan macam tu. Jangan senang-senang lah. Jangan senang-senang ambil pandangan yang mengatakan boleh jamak ni. Kita ambil cuma ketika memang betul-betul kita memerlukan. Macam mana nak buat yang celah jari? Tadi Ustaz aja celah jari. Kita dah buat debu tanah tadi dengan tepuk dengan kaedah meregangkan jari. So, bahagian tepi-tepi ni memang dah ada debu. So, kita just selatikan sahaja seperti ini. Kalau tayamum satu fardu, kalau solat sunat pun sekali tayamum juga ke? Tadi Ustaz dah jawab. Kalau tayamum solat fardu dan boleh gunakan tayamum yang sama untuk solat sunat walaupun solat sunat tu nak buat 100 rakaat pun tak ada masalah sebab solat sunat. Tapi solat fardu hanya satu solat sahaja. Alright, maksudnya terus tabur botol. Maksudnya terus dari botol yang berisi tanah untuk tayamum terus ke anggota badan atau tuangkan tempat lain dulu. Tadi Ustaz dah jawab kan, kalau niat kita untuk pindahkan bedak ni, bedak pula dah, debu tanah ni ke tangan, so itu adalah satu pergerakan niat untuk memindahkan ke tempat tangan. So boleh ke tangan lah. Okay, ulang kaji. Betul Ustaz kalau salah betul kan? Betul. Kita pun ada asisten juga yang reply kat sini. Tolong jawab soalan, bagus. Nama dia Wanija. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan betul lah jawapannya. Tak sempat check. Kalau dalam kereta api tak ada air dan tak ada tayamum. Macam mana nak sembahyang kalau kereta api tu tidak berhenti? Okey. Solat lima waktu. Betul. Kereta api ke bas ke sama je. Okey, maknanya dia yang pentingnya kalau kita tak boleh, kita tak ada air, tak ada debu dan kita solat lima waktu, lepas tu kita qada. Ya. Itu je. Nanti kita qada. Simple. Okey. Satu soalan dah sebelum Ustaz ni. Kalau muka berbalut macam mana nak tayamum? Okey, soalan tu bagus. Sama macam tangan juga sebenarnya. Tadi saya tunggu juga bila orang nak tanya ni kan. Kalau tangan tu penuh berbalut macam tu, macam nak tayamum? So, yang ini kita panggil, kita solat huma waktu juga. Solat huma waktu. Dia maknanya air tu lalukan saja kat luar, kemudiannya huma waktu. Ini dipanggil kalau tayamum itu, kalau balutan itu pada anggota tayamum. Tapi kena ambil tayamum juga. Kena ambil wuduk juga. Wuduk kena ada lah. Wuduk cuba dulu mana yang boleh. Kalau tak ada, tapi still dia panggil solat hormat waktu sebab dia tak boleh betul-betul kena pada anggota wuduk. Betul. Ya, betul. Okay, Ustaz. Tadi Ustaz nak cakap apa? Tak, saya baca soalan juga sebenarnya tadi. Ada macam-macam soalan tu.
Untuk perkara lain selain solat, boleh tayamum tak? Baca Quran dan sebagainya. Jawapannya boleh. Okay. Kita niatkan untuk baca Quran, untuk pegang Quran kan, angkat Quran, angkat mushaf kan, kita tak ada wuduk kan. So kita bertayamum untuk angkat mushaf. Pun boleh. Tak ada masalah. Kira kalau macam nak masuk Dewan Bedah dan mungkin ambil masa yang lama, maksudnya boleh jamak Ustaz? Kita jadi patient ke kita jadi doktor? Okay. Kalau kita okay. Kalau kita patient, kita mungkin dah terbaring, kita mungkin dah pingsan kan lepas daripada tu. So kalaulah contohnya kita akan masuk Dewan Bedah tu pukul 3 petang dan akan keluar pukul 8 malam contohnya. So asar dah burn kan. Jadi caranya adalah boleh kita jamak kan. Ambil pandangan Imam Nawawi yang mengatakan boleh jamak. So jamak Zuhur dengan asar siap-siap sebelum kita masuk Dewan Bedah. Okey, kalau seorang doktor pula, dia kena usahakan dahulu, dia usahakan dahulu untuk dia boleh solat. Maknanya biasanya doktor ni, dia boleh keluar sekejap-sekejap. Dia bukannya all the time dia kena menghadap patient tu. Okay, dia ada juga waktu-waktu yang dia boleh keluar. Okay, depends lah operation yang mana kan. So, kalau ada setengah-setengah operation tu, dia memang dia ada waktu yang dia boleh keluar. Dia nak pergi toilet dan sebagainya boleh. Bukanlah maknanya kalau dia nak pergi toilet pun dia tak boleh kan. Dia kena pakai diaper dia sendiri pula kena pakai diaper kan sebab tak boleh keluar. Dia boleh keluar juga. Ada waktu-waktu dia keluar sekejap, dia masuk balik, dia keluar pergi minum kopi, masuk balik. So cara yang paling bagus sekali untuk dia adalah dia berwuduk dulu sebelum dia mulakan operation tu. Dapat pahala pun berwuduk kan. Nak buat benda yang besar pula tu biarlah berwuduk. So bila dia berwuduk siap-siap, lepas tu dia operate, lepas tu dia tinggalkan sekejap. Bila dia boleh tinggalkan patient tu, dia tinggalkan sekejap, dia semayang kat sebelah. Kan, basuh lah kalau ada darah-darah apa semua tu, memang confirm lah kita akan buka apa glove apa semua tu. Semayang lah sekejap. Habis semayang, sambung balik operate. Kan, itu cara yang paling bagus sekali. Tapi kata kalau memang tak boleh juga. Kata memang patient tu memerlukan penelitian dia. Contohnya waktu maghrib. Waktu maghrib kan pendek. Kalau tadi saya bagi contoh Zuhur dengan Asar, tu agak senang. Katalah maghrib waktu tu. So memang waktu tu terlampau padat. Dia tak sempat pun nak keluar. Jadi ketika itu maka dia jamakkanlah solat tersebut. Jamakkan solat tu pada waktu Isyak. Pak Ustaz, kalau kita kat negeri sejuk, boleh tayamum dengan snow ke? Ataupun kena carikan snow untuk berwuduk seperti biasa? Mungkin dicairkan snow tu. Jadi ada air. Ya, sebab snow dia boleh jadikan air. So jadi air lah, bukanlah tayamum. Gunakan air. Kita ambil snow, push. Bukan begitu. Dia kena cairkan dulu. Cair lah. Kalau tak cair macam mana kita nak apa ratakan kat muka kita dan tangan kita kan. Dia tak lalu nanti. Boleh ke kalau ambil snow tu kan? Tapi lambat sikit dah wuduk dia. Dia gosok. Nanti dia jadi air lah juga tapi lambat. Gosok. Boleh tapi dia kena ikut tertib. So muka dulu, lepas tu bau tangan kan. Lepas tu bau kepala, lepas tu kaki. Berapa lama dia nak buat tu kalau macam tu? Itu dah sejuk tak payah. Dah lah sejuk. Siapa yang nak buat macam tu? Okay. Kalau nak keluar lepas tu masjid tutup macam mana Ustaz? Kalau nak keluar lepas tu Terkurung dalam masjid. Apa? Okay. Terkurung macam yang hari tu Ija tanya lah, hari Jumaat hari tu. Cara tahan terkurung. Kalau terkurung sama je lah. Terkurung, kalau boleh tayamum, kalau tak boleh tayamum, solat saja. Solat lima waktu. Okey, tayamum itu bukanlah dipanggil solat hormat waktu kan? Maknanya bila tak ada wuduk baru solat hormat waktu. Antara sebab-sebab kita. Sebab tayamum bukan solat hormat waktu ni bila wuduk pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. Jadi bila kita tak boleh nak wuduk, kita tak boleh tayamum. Maknanya kita tak cukup syarat lah. Sama ada angkat hadas tak cukup, tutup aurat, ataupun tak boleh nak menghadap kiblat, kan? So syarat-syarat tu kita tak boleh nak buat, maka solat tu solat lima waktu je lah. Ada soalan yang bagus. Macam mana solat hormat waktu tu? Solat lima waktu ni kita buat macam solat macam biasa. Solat macam biasa. Okay? Kita solat macam biasa. Sekarang ni kita tak ada wuduk, tak ada tayamum.
Tapi kita boleh bentang sejadah, kita boleh semayang contohnya. Kita semayang je lah. Macam biasa. Tapi nanti kita qada lah. Ikut pandangan yang paling kuat mengatakan kena qada. So qada. Contohlah. Kalau macam kita tak boleh nak menghadap kiblat. Dan kita duduk, kita kena ikat dekat kursi contohnya kan. Macam atas flight lah. Kita kena ikat atas kursi. Kan? Kena duduk. Kan tak boleh bangun waktu tu sebab ada turbulence. So kita dah kena ikat atas kursi. Jadi kita solat je lah. Solat macam solat orang solat duduk. So kalau 4 rakaat contohnya, kita angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Lepas tu baca Fatihah, baca surah. Allahu Akbar. Rukuk kan. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tunduk lebih sikit. Allahu Akbar. Subhan rabbil a'la wa bihamdi. Terus lah. Sampai habis. Biasa. So nama je solat waktu sebab kita tak ada wudu, kita tak boleh tayamum, tak boleh menghadap kiblat. Jadi dia panggil solat waktu supaya kita tidak menjadi orang yang sengaja untuk tinggal solat. Maknanya kita solat juga. That's why lepas tu kena qada balik sebab kita tak ada wudu, kita tak menghadap kiblat, kita tak ada tayamum. So tu tujuan kenapa solat hormat waktu. Ataupun contoh macam terperangkap dalam jam. Yes. Terperangkap dalam jam kan. Tak boleh nak berhenti, tak boleh nak turun daripada kereta. So solat waktu dalam kereta tu solat waktu. Nanti sampai kat rumah kita qada. Ada soalan bagus. Nina, dia kata apa Ustaz, kalau contoh dalam waktu PKP tak boleh nak solat masa dalam kereta sebab tak ada tempat solat kan? Boleh ke solat waktu dalam kereta? Waktu PKP. Baru-baru ni. Waktu PKP baru ni kita boleh solat kat tepi jalan. So kita kena berhenti kat tepi jalan untuk solat. Jangan terus solat dalam kereta. Okay, sebab kita boleh berhenti. Tapi kalau memang kita tak boleh nak berhenti, waktu tu barulah kita boleh solat dalam kereta. Hormat waktu je lah. Okay. Macam mana niat solat hormat waktu? Bagus juga ni, ramai kita kena share niat solat hormat waktu. Kita niat macam biasa je, sahaja aku semayang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Saja aku semayang fardu zuhur. Itu je lah. Sama juga macam solat yang lain. Saja aku semayang fardu zuhur. So, saja aku semayang fardu asar. Saja aku semayang fardu maghrib. Sama je. Okay? Tak perlu sebut saja aku solat hormat waktu. Tak perlu. Tak perlu. Kenapa orang panggil Ustaz? Pak Ustaz. Pak Ustaz. Tapi kalau pekerjaannya tu enggak mengizinkan untuk menutup aurat. Contohnya kerja di kelab. Boleh terus solat dengan skirt yang pendek? Ija bayang apa tu? Orang solat pakai skirt pendek. Boleh solat pakai skirt pendek. Tapi dekat luar kena pakai telkung lah. Okay. Jadi kena pakai kena tutup aurat. Yang penting tutup aurat, bukan kira apa yang kita pakai. Tutup aurat ke tidak? Jadi kalau tutup aurat boleh. Kalau tak tutup aurat tak boleh. Kena cuba untuk tutup aurat. Jadi kerja tu satulah, kerja tu sendiri dah jadi satu kerja yang haram sebab kita bekerja dengan memang tempat kelab malam apa semua tu, lepas tu dengan tak tutup aurat dan sebagainya. Kalau kita nak solat, Alhamdulillah sangat-sangat solat, maka carilah kain ke apa ke untuk tutup. Kalau ada langsir ke, pakai langsir tutup. Yang pentingnya boleh tutup. Itu yang pentingnya. Seterusnya solat atas flight, boleh ambil wuduk kena qada balik ke? Jawapannya ya. Kalau tidak menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat dan kena qada balik. Kalau boleh menghadap kiblat dan pandangan yang dipilih oleh ulama-ulama terkemudian mengatakan tak perlu qada. Kalau dah boleh wuduk, dah boleh menghadap kiblat. Tapi tak payah berdiri Rukun berdiri tu tak apa. Maknanya solat duduk je lah. Kalau mampu untuk berdiri, wajib berdiri. Kalau tak mampu berdiri dan boleh duduk lah. Contoh tak mampu berdiri sebab turbulence contohnya kan. Jadi tak boleh berdiri. So tu memang dikira tak mampu berdiri lah. So kalau tak mampu berdiri tapi boleh menghadap kiblat, boleh berwuduk, maka tak perlu qada. Ustaz, tapi kata tak ada turbulence apa, elok je dia pun ada wuduk tapi dia tak ada tempat solat. Tak semua flight yang boleh bagi tempat solat khas tu kan. So dia solat dekat tempat duduk dia. Adakah dia kena berdiri? Macam mana dia nak rukuk, sujud semua? Yang mana yang dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Maksudnya contohnya dia berdiri dekat sebab tak ada turbulence kan, boleh berdiri kan. So dia berdiri dekat tempat solat dia tu.
Dia boleh berdiri. So waktu qiyam, waktu Fatihah tu, dia, waktu takbiratul ihram baca Fatihah tu dia berdiri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu bila rukuk, sebab yalah seat depan ada orang kan. Ada seat bukan kata ada orang, ada seat. So dia tunduk sikit je lah. Allahu akbar. Rukuk kan. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu bila sujud tunduk lebih sikit lagi. Allahu akbar. Berdiri teruslah. Ya. Sampai habis. Selesai. Duduk. Bukannya duduk. Bukan duduk. Solat berdiri. Sebab dia mampu berdiri. Yang kita kata solat duduk ni kalau dia tak boleh berdiri. Tapi kalau macam orang tu berbadan besar, so agak sukar untuk dia berdiri nak buat macam tu. Ataupun bahaya. Contohnya. Maka dia boleh duduk. Tak payah gantilah. Itu main solat sah lah, bukan solat umat batu lah. Ya, betul. Tapi dengan syarat tadi kita sebut ada wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat. Jangan pakai skirt. Skirt boleh di dalam. Boleh. Tapi kena tutup. Okey. Tapi best tau, topik tentang telekung kita orang pernah discuss juga best, tapi nanti later kot pasal bila solat dan sebagainya. Macam dekat rumah, macam kalau kat luar nak pakai telekung jenis material macam mana. Betul. Sebenarnya kalau pakaian yang kalau tak pakai telekung sebenarnya still lagi boleh solat. Contohnya pakaian Kak Jas sekarang boleh solat. Tapi kalau seorang-seorang pakai baju renang boleh tak? Yang tutup aurat tapi pakai baju kolar renang. Daripada tutup boleh ke tidak? Di rumah ke di luar dan sebagainya, nantilah insyaAllah nanti kita akan buat benda ni, very interesting. InsyaAllah. Okay, nanti kita akan sentuh tajuk-tajuk tersebut, tapi dalam bab solat nantilah kan, insyaAllah. Dan mungkin kalau ada soalan yang datang waktu-waktu ni pun insyaAllah kita cuba jawab lah. Mudah-mudahan sempat kita jawabkan insyaAllah. Dan di Facebook saya rasa saya dah jawab semua kot soalan-soalan di Facebook. Okay, jadi kita terus dah waktu pun dah dekat 10.30. Jadi berhenti setakat ni saja insyaAllah untuk hari ni. Besok kita akan sambung lagi. Kita akan tu ada orang tulis tu, pernah solat pakai swimming suit pula dah. Okay. Okay. Alright. Yang lain-lain boleh tanya besok pula ya, sebab banyak soalan lagi. Yang memang interesting besok dah memang tak ada dah hari ni insyaAllah. Itulah. Dan besok kita akan sambung tajuk apa? Besok topiknya adalah ramai menantikan benda ni, ada adab pergi ke masjid. Adab pergi ke masjid. Dia adab pergi ke masjid, dia berbeza dengan adab masuk masjid. Ada dua tajuk yang berbeza. So kita akan bincangkan adab keluar dulu. Adab keluar ke masjid ni sebenarnya dia termasuk juga ada adab kita keluar dari rumah lah. Keluar dari rumah, sama ada ke masjid ataupun ke mana-mana lah yang kita keluar pada waktu pagi contohnya kita nak keluar. So nak keluar tu ada dia punya adab-adab dia insyaAllah. Ada sahabat-sahabat kita kata besok ada pergi ke masjid, jadi Alhamdulillah kan. Saya pun Alhamdulillah masjid kat rumah saya pun dah dibuka dan boleh solat dari masjid. Alhamdulillah. 5 waktu? 5 waktu, ya. Yeah. Alhamdulillah. 5 waktu. Sebab saya orang Kuala Lumpur, saya bukan Selangor sekarang ni. So Kuala Lumpur dah buka, Selangor yang belum. So Kuala Lumpur, Kuala Lumpur sudah. So dah boleh solat 5 waktu. Solat Jumaat pun ada, tapi solat Jumaat terhad lah. Solat Jumaat masjid kat rumah saya, solat Jumaat 100 orang saja. 100 orang. Solat 5 waktu tak ada masalah lah, sebab solat 5 waktu pun biasa memang tak sampai 100. Jadi jadi dia tak payah ambil nama apa semualah. Tak payah ambil nama, tak payah hadkan berapa orang. Jadi kalau yang tak dapat masuk masjid hari solat Jumaat tu, dia kena balik ke rumah solat Zuhur je lah kan untuk kaum lelaki. Solat Zuhur, betul. Solat Zuhur je lah. Okey, cukup setakat tu untuk malam ni kita saya terlupa satu lagi. Kita dah malam 2 Zulkaidah. Malam siang tadi 1 Zulkaidah. Kita dah masuk bulan baru. Kan? Jadi 1 Zulkaidah tadi? Ya. Bukan 30 Syawal. 1 Zulkaidah tadi. Ramai masih lagi berpuasa sunat 6 tadi. Saya tengok dalam kalender saya 1 Zulkaidah siang tadi. Kalau saya silap, minta maaf kalau betul boleh tolong betulkan. Cuba tak tahu tadi je dia kata ya 30 Syawal. 30 Syawal? Jangan rasa 30 Syawal hari ni. Dia puasa 6. Dia kata Oh iya ke?
Tak tahulah. Hmm. Sorry lah kalau salah ya. Tapi kalau dia orang puasa juga, tu dah dikira sebagai qada lah. Yang kita pernah belajar dulu, dikira je. Dikira sebagai Kan? qada. Dikira sebagai qada. Tak, Dikira sebagai qada. Puasa 6 tapi puasa 6 qada. Okay. Okey, ni hari ni berapa bulan? Hari ni Jun. 22 Jun. Okey, betul, Ija betul. Tadi 30. So 1 Zulkaidah malam ni. Negeri saya. Hari Selasa. Ya saya silap. Okey. Nasib baik untuk yang penting kawan Korida selamat dia puasa 6. 20-20 kan? Okey, 20-20 betul. 20. So 1 Zulkaidah masuk pada 23 hari bulan Jun. 23 Jun iaitu hari Selasa. Betul. So malam ni. Ada Okey, malam orang ni. suruh dia buat ketupat sampai hati sebab dah habis dah Syawal. Okey. So besok, maknanya malam ni kita masuk 1 Zulkaidah. Masuk 1 Zulkaidah ni maksudnya apa? Maksudnya kita dah masuk ke bulan yang sangat mulia, iaitu bulan-bulan haram. Bulan haram ni kita disunatkan berpuasa juga. Jadi nanti kita bincang besok lah, insyaAllah kalau sempat. Cuma saya sebutkan dulu, hanya malam ni kita dah masuk bulan yang mulia. Kita dah meninggalkan bulan Syawal, masuk ke bulan yang mulia. Ya. Adakah puasa dianjurkan untuk puasa sunat tu start daripada 1 Zulkaidah? Maknanya dia ada khusus ke atau tak? Tak. Dia bukan 1 Zulkaidah tapi bulan Zulkaidah tu. Bolehlah ambil Isnin Khamis, puasa putih macam biasa kan? Ya, betul. Tapi kita niatkan sekali puasa bulan haram. Puasa bulan haram. Okey. Kita buat poster nanti Ustaz. Kita minta Faris tolong. InsyaAllah. Alright. Okey, kita tangguhkan dulu. Kita pada malam ni dengan sedikit doa macam biasa, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Hai. Asma, baca doa. Kita doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kufri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minkal ayun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Orang minta ni Ustaz, arwah ayah Al-Fadil Ustaz Nazrul Nasir meninggal dunia. Mohon betul. Petang tadi, malam ni dah dikebumikan pun. Alhamdulillah. Jadi kita bacakan Fatihah untuk beliau, Tuan Abdul Nasir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan doakan Kak Jah juga bebas awal. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay, bye-bye Asma. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa I